Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khabar saudara, Alhamdulillah. Selamat kembali kita bertemu dan juga bertamu di teratak halaqah Akar Tradisi Ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini seperti yang telah kita sama-sama war-warkan, kita akan membicarakan satu tajuk yang berkaitan dengan emas. Bukan tentang pingat emas bola sepak Sukansi, tapi kita membicarakan tentang dinar emas. Apakah agaknya yang akan kita bincangkan menerusi tajuk dinar emas ini? Malam ini kita bersiaran secara langsung dari Studio C, Seri Pentas. InsyaAllah malam ini halaqah menerusi tajuk dinar emas ini bertujuan ingin mengajak para penonton saudara-saudari sekalian untuk sama-sama mempelajari dan seterusnya memahami salah satu daripada cabang pengetahuan berkaitan muamalat Islam ini. Kita ingin mengupas sebenarnya apa keistimewaan mata wang yang kita gelarkan paling selamat di dunia ini sebenarnya. Kita nak bincangkan kenapa tidak ramai orang tahu, kenapa tidak ramai orang faham, kenapa tidak banyak maklumat, ilmu dan penggunaannya juga kenapa tidak meluas di kalangan masyarakat Islam dalam sistem kehidupan kita pada hari ini. Dan insyaAllah di hujung pertemuan nanti kita akan sama-sama dapat satu kefahaman, menyedari tentang potensi yang ada pada dinar emas ini dan kebaikan apabila kita menggunakannya. Dan mudah-mudahan anak-anak muda kita juga akan turut terpanggil dan meminatinya sebagai suatu instrumen yang mampu berperanan di dalam menjadi suatu bentuk simpanan pada kita suatu hari nanti. Sama-sama dengan kami ikuti perbincangan bersama ahli-ahli panel yang berwibawa dan juga diiringi bacaan Al-Quran yang menusuk hati. Sebelum kita menjelajah ke ruang perbahasan, seperti biasa ayolah kita sama-sama menghayati pesanan Allah menerusi wahyunya. Dan seperti biasa halaqah akan ditemani bersama dengan qari kita, iaitu Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, yang akan sama-sama menggetarkan jiwa kita dengan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadikan halaqah tak tengok rugi. Apa khabar Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi? Alhamdulillah bikhair. Baik, bagaimanakah agaknya kita nak bincangkan dinar emas ini? Apa pesanan wahyu yang sebagai permulaan perbincangan kita, silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Bat. Pertamanya sebelum saya bacakan kalamullah ini, nak tanya Ustaz Bat sekadar bertanyalah. Masa sekolah-sekolah dulu pernah dapat pingat emas barangkali? Pernah ya. Saya pun pernah dapat. Ya. Tetapi bila duk tengok tu plastik. Pingat emas tapi plastik. Okay. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bersua lagi dan saya nak menarik perhatian di saya dan tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah dengan peringatan dan kalimah Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Ali Imran ayat yang ke-75. Sama-sama kita hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما صدق الله العظيم. Dan di antara ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan mengembalikannya dengan sempurna kepadamu. Dan ada pula di antara mereka yang kalau engkau amanahkan menyimpan sedinar pun, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Sadaqallahul azim.
amat benarlah firman Allah itu. Sebenarnya ayat yang saya sampaikan tadi pada penonton saya yang dirahmati Allah ialah sebahagian ayat 75 surah Ali Imran. Sebenarnya ayat ini menerangkan golongan Yahudi yang menipu ataupun yang tidak memberikan hak yang sebenarnya dalam jual beli terhadap orang Islam. Tetapi saya tertarik dengan kalimah bidinarin, dinar dengan 1 dinar, yang mana menjadi topik perbincangan dan perkongsian kita pada malam ini. Tak sabar saya nak mendengar ulasan panel kita. Sadaqallahul azim. Tafadhal. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Suara lain sikit malam ni. Menengok bola malam tadi agaknya ya, habis suara ya. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, bagi mengulas lebih lanjut, Halaqah Akar Tradisi Ilmu telah pun mengundang ke teratak kami pada malam ini seorang tokoh akademik, seorang pendakwah, pengamat sosial, dan saya gelarkan beliau sebagai online celebrity, religious celebrity yang menerusi laman webnya zaharudin.net, yang menerusi ketajaman pemikirannya dan juga komunikasinya yang kemas dan padu. InsyaAllah beliau akan merungkai tajuk dinar emas kita pada malam ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Zaharudin bin Abdul Rahman, pensyarah kanan di Jabatan Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ahlan wa sahlan. Terima kasih kerana sudi bertandang ke Halaqah pada malam ini, Doktor. Ya, kita begitu teruja sekali dapat bersama dengan Doktor pada malam ini menerangkan tentang tajuk dinar emas ini. Barangkali sebagai permulaan, saya kira ramai orang tahu apa itu dinar. Doktor pun mungkin pernah di Jordan dulu ada dinar juga. Tapi malam ini dinar emas ini. Barangkali sebagai permulaan, apa yang boleh kita perkenalkan bagi penonton yang masih belum mengenali apa itu dinar emas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Bahad dan juga Fadil Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Jadi sebagaimana yang telah pun dibacakan dalam firmanullah tadi, ada menyebut dinar. Lalu para ulama tafsir dan yang sama waktu dengan ketika itulah mereka wujud dan ada pada waktu mereka mentafsirkan Al-Quran itu, wujud dinar emas. Berbeza dengan kita ini, ada juga tetapi tidaklah begitu meluas ya. Baik, jadi apakah itu dinar emas? Kalau ditanyakan tentang asal usulnya, sebenarnya ia telah pun dimulakan sejak zaman Rom lagi ya. Zaman Rom lagi yang memulakan pencetakan dalam bentuk dinar, ataupun yang juga disebutkan dalam bahasa Latinnya denarius, yang mana beratnya adalah juga lebih kurang sama 4.25 gram, yang telah pun kita sama-sama lihat di kaca televisyen tadi pun telah ditunjukkan sedikit maklumatnya ya. Dan kemudian yang perak pula adalah daripada Yunani yang mana juga Parsi antara yang memulakannya juga adalah disebut drakma. Jadi kemudian 1 dinar ini dia punya berat dia, kalau mengikut kebanyakan perbincangan para ulama, maka hampir berlaku kesepakatan bahawa beratnya adalah sama dengan 72 gandum yang diputung hujung dan pangkal dan hujungnya ya. Lalu bolehlah kita kata kira-kiranya 4.25 gram lah. Baik, kemudian dari sudut warnanya pula, warna kuning yang ada pada dinar itu biasanya adalah kerana campuran gold dengan copper dengan silver, maka jadilah begitu. Dan campuran itu diperlukan juga menurut sebahagian individu dan sebahagian scholars yang mengkaji bahagian ini. Mereka mengatakan ia diperlukan untuk membuat dinar itu menjadi keras dan boleh digunakan dan tahan lama ya. Jadi ada juga yang dinar yang mungkin warna putih pun ada, kerana ia adalah campuran gold, nikel, zinc, silver dan platinum. Jadi jadilah emas putih, kita boleh katakan ya. Jadi itulah secara ringkas apa itu dinar emas yang ada dan diperkenalkan oleh kerajaan Islam yang pertama pada tahun 75 Hijrah oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya. Dan yang terakhir sekali wujud dinar emas Islam ini iaitulah pada Khilafah Uthmaniyah, yang mana pada ketika itu disebut gold sultani dan silver akke. Saya pun tak tahulah sebutan Turki yang sebenarnya, tapi itulah lebih kurangnya pada tahun wallahu a'lam lah, itu lebih kurang. Baik, terima kasih kepada yang bergerak. Saya sebenarnya tertarik melihat kepada perjalanan panjang sejarah dinar itu sendiri. Mungkin kita nak tahu tentang kebaikan-kebaikan penggunaan dinar emas. Tapi kita harap doktor tak jawab dahulu kerana kita akan beristighfar seketika. Kita akan jumpa selepas ini. Halaqah tak tengok rugi.